Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam siri penjelasan buku 90 pelajaran tentang bid'ah. Kita sekarang masuk dalam bab bid'ah dan syaitan qarin. Tentang syaitan qarin ini, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam ayat 36 dan 37 surah Az-Zukhruf, surah yang ke-43. Wa may ya'shu an zikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Wa innahum layasuddunahum anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Bermaksud, dan sesiapa yang membutakan dirinya daripada Al-Quran, kami adakan baginya syaitan, maka menjadilah ia pendamping yang tetap. Dan sesungguhnya mereka, yang ini syaitan-syaitan itu, benar-benar menghalangi mereka. Yang ini orang-orang yang membutakan diri daripada Al-Quran. Syaitan itu menghalangi mereka dari jalan yang benar, sedangkan mereka menyangka bahawa mereka orang-orang yang mendapat petunjuk. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan tentang orang-orang yang membutakan diri mereka daripada Al-Quran. Maksudnya di sini ialah sengaja tidak mempedulikan ajaran Al-Quran atau berpaling daripadanya. Maka bagi orang sebegini, Allah mengutuskan syaitan kepadanya sebagai qarin. Maksud qarin di sini ialah sentiasa mendampinginya di mana jua. Terdapat kesamaan dan perbezaan antara syaitan dan syaitan qarin. Kesamaannya, syaitan qarin berperanan seperti syaitan-syaitan lain, iaitu menghalangi manusia dari jalan yang benar. Tidak sekadar itu, mereka memperindahkan sesuatu yang salah sehingga manusia menyangka itu sesuatu yang betul. Bahkan berdasarkan ayat yang baru kita baca tadi, mereka menyangka itulah jalan hidayah. Helah syaitan memperindahkan apa yang salah supaya nampak betul telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam beberapa ayat yang lain. Antaranya ayat 39 surah Al-Hijr, surah yang ke-15, di mana Allah berfirman, Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Bermaksud, Iblis berkata, wahai Tuhanku, disebabkan engkau telah menjadikan daku sesat, maka demi sesungguhnya, dia pun berjanji, bersumpah, maka demi sesungguhnya aku akan memperindahkan kepada mereka, yakni kepada Adam dan zuriatnya, segala jenis kemungkaran di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Demikian juga firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat 63 surah An-Nahl, surah yang ke-16, ya. Tallahi laqad arsalna ila umamin min qablika fazayyana lahumus syaitanu a'malahum fahuwa waliyuhumul yawma walahum azabun alim. Bermaksud, demi Allah, sesungguhnya kami juga telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat yang terdahulu daripadamu, wahai Muhammad. Lalu syaitan memperindahkan kepada mereka amal-amal mereka yang sebenarnya mungkar. Maka dialah menjadi pemimpin mereka pada hari kiamat, dan mereka akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Baik, demikian persamaan antara syaitan dan syaitan qarin, iaitu memperindahkan kepada manusia apa yang salah. Perbezaannya pula, syaitan datang dan pergi untuk mengganggu manusia, sementara syaitan qarin, sebab ada qarin di situ, syaitan ni sentiasa bersama manusia. Maka syaitan qarin adalah jauh lebih mudarat dan jauh lebih bahaya berbanding syaitan biasa. Kemudian, qarin itu pula ada dua jenis. Pertama, qarin yang memang sedia ada mendampingi setiap manusia. Kedua ialah qarin yang diutus mendampingi manusia
apabila manusia sengaja membutakan diri daripada Al-Quran, sebagaimana ayat 36 dan 37 surah Az-Zukhruf yang baru kita baca tadi. Dalil bagi qarin jenis pertama ialah sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, hadis nombor 5034. Atau penomboran lain, hadis nombor 2814, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya tidak ada seorang jua daripada kalian melainkan dia didampingi oleh qarin daripada makhluk jin. Para sahabat bertanya, engkau jugakah wahai Rasulullah? Baginda menjawab, ya, aku juga. Akan tetapi sesungguhnya Allah telah membantu aku sehingga dia masuk Islam dan tidak menghasutku melainkan dengan sesuatu yang baik. Apabila Rasulullah menerangkan qarin yang ada padanya memiliki ciri, saya ulang balik ya, tidak menghasutku melainkan dengan sesuatu yang baik, maka dapat kita faham yang di sebaliknya, iaitu qarin yang ada pada kita semua adalah yang menghasut kita kepada yang tidak baik. Maka qarin ini juga disebut sebagai syaitan kerana ciri syaitan ialah menghasut manusia kepada menderhakai Allah dan mengajak ke neraka. Dan syaitan qarin ini adalah dari kalangan jin, sebab itulah kita tidak nampaknya. Lebih lanjut tentang qarin ini, sila rujuk buku saya Sunnah dalam Menangani Gangguan Makhluk Gaib. Boleh muat turun secara percuma di laman web saya, hafizfirdaus.com. Bila kita tahu tentang qarin yang sentiasa mendampingi manusia ni, kita akan tahu perkara-perkara yang berlaku selepas kematian. Kononnya boleh muncul baliklah, boleh datang baliklah, ustaz tu baca ayat ni, baca tu datang balik. Padahal yang datang itu ialah qarin kepada ayah atau ibu kita yang sudah meninggal dunia tu. Sebab tu dia boleh menceritakan macam-macam yang sebelum ni kita pun dengar, ni betul lah mak aku datang balik, ni betul lah ayah aku datang balik. Baik dalam keadaan nyata, sebab jin boleh menjelma menjadi manusia atau boleh mimpi ke apa ke. Kan? Jadi bila kita tahu adanya qarin ni, sebab apabila seseorang itu meninggal dunia, qarin yang ada bersamanya tidak meninggal dunia, masih hidup. Jadi bila ada orang pula duk panggil-panggil, kononnya boleh panggil roh datang balik lah apa, yang datang balik itu ialah qarin tersebut dan bukannya roh ke apa semua tu ya. Jadi sangat penting kita tahu perkara ni supaya tidak tertipu dengan syaitan qarin tersebut dan tidak tertipu juga dengan orang-orang agama yang sebenarnya mempergunakan syaitan qarin orang yang telah mati itu. Baik. Okey. Oleh itu, bagi seseorang yang sengaja membutakan dirinya daripada Al-Quran, sengaja tidak mengendahkan Al-Quran, baginya ada 3 syaitan. Pertama, syaitan qarin yang sedia mendampinginya. Hadis Sahih Muslim kita baca tadi. Kedua, syaitan yang datang pergi, datang dan pergi. Ketiga, syaitan qarin yang special, yang diutus kerana dia membutakan diri daripada Al-Quran. Ada 3 syaitan yang menghasut. Tapi ingat syaitan ini menghasut, membisik. The decision, keputusan untuk mengikuti hasutan itu tetap pada kita manusia. Sebab tu di hari akhirat kelak, syaitan berlepas diri bahawa dia hanya menghasut, membisik. Tetapi kita sendiri yang membuat keputusan untuk mengikuti hasutan tersebut. Sekali lagi dalam buku saya Sunnah dalam Menangani Gangguan Makhluk Gaib. Justru hendaklah kita sentiasa memperhatikan Al-Quran dan mempraktikkan Al-Quran dalam kehidupan. Mempraktik ni maknanya ajaran tu kita praktik, bukan suruh tiup-tiup, bukan suruh gantung kat dinding. Okey, masyarakat kita ni Al-Qurannya tu dia baca bila orang mati, dia gantung kat dinding, dia tiup sana, dia tiup sini, dia jadikan hantaran kahwin. Tetapi ajaran Al-Quran itu sendiri tidak dipraktikkan dalam kehidupan. Maka hendaklah kita berubah, praktikkan Al-Quran dalam kehidupan supaya tidak diutus kepada kita syaitan qarin yang menambah apa yang sedia ada. Sebab dah ada qarin sebagaimana hadis Sahih Muslim tadi, kemudian memang ada syaitan yang datang pergi, kemudian ada pula qarin, syaitan qarin yang special diutus kepada orang yang sengaja membutakan diri daripada Al-Quran. Baik, pencipta
dan pengamal bid'ah. Mereka termasuk dalam kategori orang-orang yang membutakan diri daripada Al-Quran. Ini kerana Al-Quran telah memperingatkan dan melarang daripada bid'ah. Namun mereka sengaja membutakan diri daripada peringatan dan larangan tersebut. Al-Quran juga telah menetapkan beberapa keyakinan, ibadah, hukum dan fiqh hati. Namun mereka membutakan diri daripada semua itu dan mencipta apa yang baharu. Bagi para penonton yang dirahmati Allah yang baru saja mengikuti siri video ini, sila rujuk video-video sebelum ini ataupun buku 90 pelajaran tentang bid'ah untuk mengetahui ayat-ayat Al-Quran yang saya masukkan itu. Sebab mesti ada yang tertanya-tanya, ayat mana pula tu yang saya tahu yang melarang bid'ah ni hadis, bukannya ayat Quran. Maknanya kena belajar Al-Quran ya. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang sebenarnya melarang daripada bid'ah. Baik, saya berikan satu contoh ya. Al-Quran telah menetapkan hukum bagi orang yang berpuasa bahawa dibolehkan makan, minum dan jima antara suami isteri sehingga jelas masuknya waktu fajar atau waktu subuh. Dan jelasnya waktu subuh diketahui dengan azan subuh. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat 187 surah Al-Baqarah yang bermaksud, maka sekarang, terjemahannya ya, lakukanlah hubungan jima dengan mereka dan carilah apa yang Allah telah tetapkan bagi kalian. Yang ini kenikmatan jima suami isteri, serta makanlah dan minumlah sehingga jelas bagi kalian benang-benang putih daripada benang-benang hitam. Yang ini waktu fajar. Semua orang biasa dengar ayat ni kan, bila nak masuk bulan Ramadan, bila dah masuk bulan Ramadan, pasti ada kuliah subuh, kuliah maghrib, kuliah zuhur, penceramah, ustaz, ustazah membacakan ayat ni. Tapi ada tak terfikir tentang waktu imsak yang kita di Malaysia amalkan lebih kurang 10 minit sebelum azan subuh kan? Okey. Okay, jadi ada ayat ni, namun ada yang membutakan diri daripada ayat Quran 187 surah Al-Baqarah ini dengan mencipta dan mengamalkan waktu imsak yang lebih kurang 10 minit. Setengah kata 15, setengah kata 5, tapi lazimnya 10 minit kan. Lebih awal daripada waktu fajar. Pada waktu imsak ni mereka sudah mula menahan diri daripada makan, minum dan hubungan jima di antara suami dan isteri. Berdasarkan ayat yang sama juga, yakni Al-Baqarah 187, perhatikan bahawa puasa adalah menahan diri daripada makan, minum dan jima suami isteri sahaja. Akan tetapi ada yang membutakan diri daripada Al-Quran lalu membuat hukum baharu bahawa batal puasa atau makruh hukumnya memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan seperti mengorek hidung, mengorek telinga, menitiskan ubat mata, menggosok gigi, berkumur-kumur, merasa masakan meskipun kemudian diludah keluar, menggunakan inhaler bagi yang sakit asma, mengambil suntikan insulin bagi yang menghadapi kencing manis dan sebagainya. Sehingga kan sebahagian orang yang apabila berpuasa keluar daripada mulut mereka bau yang amat tidak nyaman kerana mereka tidak menggosok gigi atau berkumur-kumur. Memang dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Hadis ini sahih, namun hadis ini menyebut di sisi Allah dan bukannya di sisi manusia. Kemudian ada juga para ulama yang menyebut ini merujuk pada hari akhirat kelak dan bukannya di dunia. Semua ini telah saya jelaskan dengan lebih lanjut dalam buku saya, Amalan-Amalan di Bulan Ramadan. Baik, kembali kepada hukum waktu imsak dan memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan. Semua ini adalah bid'ah dari aspek hukum. Termasuk dalam kategori, termasuk dalam kategori orang-orang yang membutakan diri daripada Al-Quran adalah juga mereka yang membutakan diri daripada hadis-hadis Rasulullah. Ini kerana Al-Quran telah berulang kali memerintahkan ketaatan dan ikutan kepada Rasulullah serta larangan daripada menderhaka dan menyelisihi baginda.
Disebabkan tindakan membuta diri daripada Al-Quran inilah Allah mengutus syaitan yang menjadi pendamping tetap. Yang ini qarin. Syaitan itu pula seperti mana kebiasaan syaitan-syaitan yang lain menghalang orang tersebut dari jalan Allah dan Rasulullah. Malah syaitan itu memperindahkan apa yang sebenarnya mungkar sehingga mereka menyangka bahawa mereka orang-orang yang mendapat petunjuk. Oleh kerana itulah, anda akan dapati mereka yang melazimkan diri dengan pelbagai keyakinan, ibadah, hukum dan fiqh hati yang bid'ah. Mereka tidak merasakan bid'ah itu adalah salah. Bagi mereka, bid'ah-bid'ah tersebut adalah betul, baik, terpuji dan patut diteruskan, patut disebarkan. Inilah maksud firman Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan mereka menyangka bahawa mereka orang-orang yang mendapat petunjuk. Okay, jadi sekarang nampak tak hubung kait antara tak mengapa ini bid'ah hasanah, apa salahnya? Bukankah ini baik? Hasanah dengan baik itu adalah permainan syaitan yang memperindahkan apa yang sebenarnya salah. Sebagaimana ayat-ayat yang kita baca tadi. Nampak tak hubung kaitnya kan? Syaitan memperindahkan apa yang salah. Mereka membuat yang salah, lalu mereka memperindahkannya dengan apa? Ini bid'ah hasanah. Apa salahnya? Ini benda yang baik kan? Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, marilah kita celik kepada ajaran Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu meyakini dan mengamalkannya, mempraktikkannya sepenuhnya supaya tidak ada syaitan yang menjadi qarin bersama kita. Baik, sehingga sini saja dulu. Kita berjumpa lagi insya-Allah. Sambungan siri penjelasan buku 90 pelajaran tentang bid'ah. Sementara itu saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.